أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وافتح من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Tafsir Al-Quran Ustaz Ahmad Son Haji bin Muhammad. An-Nas, pertolongan, surah ke-110, 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan mengenai surah An-Nas. Surah An-Nas artinya pertolongan, iaitu surah ke-110 mengandungi 3 ayat dari jenis Madaniyah. Diturunkan selepas turunnya surah Al-Taubah. Hubungannya dengan surah sebelumnya, iaitu tak kala disebutkan di sana perbezaan di antara agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan agama orang kafir, maka dibayangkan di sini bahawa agama mereka akan pudar. Sedangkan agama Islam yang dibawa oleh Rasul pula akan menjadi agama bagi kebanyakan penduduk di muka bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Huraiannya, ungkapan kata dalam ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW di mana baginda diingatkan oleh Tuhannya akan nikmat dan kurnia yang dilimpahkan ke atasnya bersama sekalian kaum mukminin. Bermakna seperti berikut. Apabila pertolongan Allah telah datang kepadamu ya Muhammad untuk mengalahkan musuh-musuhmu dan dibukanya pula kota Mekah, sebuah ibu negara di Jazirah Arab untuk engkau takluki, melambangkan suatu kemenangan bagi pihakmu. Kata para mufassirin, Allah mengkabarkan penaklukan kota Mekah sebelum ia berlaku dan merupakan salah satu berita ghaib, dan ini adalah salah satu dari alamat kenabian. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau lihat banyak manusia masuk agama Allah dengan berduyun-duyun. Yang ini, engkau akan melihat nanti ramai orang-orang Arab memeluk agama Islam berduyun-duyun tanpa berlaku peperangan dan pembunuhan. Bermakna, sebaik saja kota Mekah itu jatuh ke tangan orang Islam, tidak sampai 2 tahun orang-orang Arab di seluruh pelosok rantau datang dengan penuh rasa taat dan beriman kepada Allah, menyokong kejayaan agama Islam. Dalam hubungan ini, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Atakum ahalu Yaman hum ad'afu quluba wa araqqu afidah li imanu Yaman wal hikmatu yamaniyatun wadinullahi huwal Islam. Kamu telah didatangi oleh penduduk negeri Yaman. Mereka lah orang-orang paling lemah hatinya dan paling halus sanubarinya. Itulah iman yang datang dari negeri Yaman dan hikmat serta bijaksana dan serta kebijaksanaan yang juga datang dari negeri itu. Sedang agama yang datang dari Allah itu ialah agama Islam. Hadis ini membayangkan kemuliaan iman dari negeri Yaman dan agama Allah itu adalah agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha penerima taubat. Ya ini, ungkapan kata dalam ayat ini sebagai jawapan. Pertama, jika telah sempurna peristiwa itu berlaku, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Tuhanmu telah meninggikan cogan agamanya ke atas dan cogan orang-orang kafir ke bawah.
serta disempurnakan nikmatnya ke atasmu, walaupun orang-orang kafir membencinya. Di samping itu, pohonkanlah keampunan untukmu dan untuk umatmu, kerana Allah itu bersifat penerima taubat lagi belas kasihan terhadap hamba-hambanya yang mukmin. Adalah diriwayatkan bahawa Ibnu Abbas pernah mengatakan bahawa surah ini menunjukkan tanda ajal Rasulullah SAW telah dekat. Sebagaimana baginda memberitahukan kepadanya, iaitu ketika ditanya oleh Sayyidina Umar tentang tafsiran surah ini. Dan dari Aisyah pula, katanya, setiap kali Rasulullah SAW mengerjakan sembahyang dan membaca surah ini dibaca pula, Subhanaka Rabbuna wa bihamdik Allahumma ghafirli. Maha suci engkau Tuhan kami dengan kepujianmu, ya Allah, ampunilah dosaku. Sayuga diingatkan bahawa mengikut kata Ibnu Umar, turunnya surah ini di Muna semasa Haji Wada. Kemudian turun ayat 3 surah Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Sebab itu baginda hanyalah hidup selama 80 hari. Kemudian turun ayat Al-Kalalah atau ayat 176 surah An-Nisa. Yastaftunaka kulillahu yuftikum fil kalalah. Selepas itu baginda hanyalah hidup selama 50 hari. Kemudian turun ayat 128 surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Selepas itu baginda hanyalah hidup selama 35 hari. Kemudian ayat 281 surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Selepas itu baginda hanyalah hidup selama 21 hari. Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazar meriwayatkan daripada Ibnu Umar, katanya, surah Idza jaa nasrullahi wal fath ini diturunkan kepada Rasulullah SAW pada pertengahan hari-hari Tashrik. Maka baginda telah maklum bahawa itulah tandanya ia memberi selamat jalan. Lalu baginda memerintahkan orang membawakan unta tunggangannya, maka ditunggangnya, kemudian berdiri seraya mengucapkan khutbahnya yang masyhur itu di hadapan orang ramai. Al-Hafiz Al-Bahaqi pula meriwayatkan bahawa daripada Ibnu Abbas, katanya, tak kala turun surah Iza jaa nasrullahi wal fath, Rasulullah SAW memanggil Fatimah seraya berkata, Inni qad na'itu ila nafsi. Sesungguhnya diriku merasakan sakit hendak wafat. Maka Fatimah pun menangis. Tiba-tiba kemudian ketawa pula. Dan Fatimah ada mengatakan, baginda mengkhabarkan kepada saya tentang dirinya merasa gering. Saya pun menangis. Kemudian kata baginda, Asbiri fa innaka awwalul ahli lahqanbi. Bersabarlah anda, sesungguhnya anak anda lah di antara keluargaku orang yang mula-mula menyusul ayah nanti. Maka saya pun ketawa. Walhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wassalam. Terjemahan hadis Sahih Bukhari Imam Nawawi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu katanya, Nabi SAW bersabda, dua orang yang jual beli boleh khiyar selama keduanya belum berpisah, atau salah satu di antara keduanya mengatakan kepada yang lain, pilihlah, dan boleh jadi juga beliau mengatakan atau jual beli itu dengan khiyar. Kata Nafi, pernah Ibnu Umar apabila membeli sesuatu yang disenanginya, dia segera berpisah dengan penjualnya. Khiyar artinya memilih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu dari Rasulullah SAW bahawa sebenarnya beliau bersabda, apabila dua orang telah melakukan jual beli, maka tiap-tiap orang dari keduanya boleh khiyar selama mereka belum berpisah dan keduanya masih berkumpul, atau salah satu dari keduanya telah memberi khiyar kepada yang lain dan keduanya telah melakukan jual beli atas dasar khiyar itu,
maka sesungguhnya jual beli itu haruslah dilakukan atas yang demikian. Jika keduanya telah berpisah sesudah melakukan jual beli, sedang yang satu lagi belum meninggalkan tempat jual beli, maka jual beli itu haruslah berlaku demikian. Telah memastikan jual beli, si pembeli telah menyerahkan uangnya dan yang menjual telah menyerahkan barangnya tanpa ada perjanjian, boleh khiyar. Setelah keduanya berpisah dari tempat jual beli, maka tidak boleh lagi khiyar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu katanya, kami telah menyertai Nabi SAW dalam suatu perjalanan. Saya menunggang unta muda kepunyaan Umar yang susah dikenderai sehingga unta itu memayahkan saya. Ia maju ke muka orang banyak. Umar mengusir dan menyeret kembali ke belakang. Kemudian ia maju pula. Umar pun mengusir dan menyeretnya pula kembali. Sehingga pada satu ketika Nabi SAW bersabda kepada Umar, juallah untamu itu kepadaku. Jawab Umar, unta itu untuk tuan. Ya Rasulullah. Sabda beliau, juallah kepadaku. Maka dijuallah oleh Umar kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, unta itu untukmu, hai Abdullah bin Umar. Engkau boleh berbuat apa yang engkau kendaki dengan unta itu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki bercerita kepada Rasulullah SAW bahawa dia ditipu orang dalam hal jual beli. Maka sabda beliau, apabila engkau berjual beli maka katakanlah tidak boleh ada tipuan. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW bersabda, satu pasukan tentera menyerang Kaabah. Ketika mereka berada di tanah lapang, maka ditenggelamkan ke bumi dari yang dahulu sampai mereka yang penghabisan. Saya bertanya, ya Rasulullah, mengapa mereka ditenggelamkan dari yang dahulu sampai penghabisan? Padahal di dalam mereka ada orang-orang pasar, rakyat banyak dan orang-orang yang bukan dari golongan mereka. Sabda beliau, ditenggelamkan mereka dari yang dahulu sampai yang penghabisan, kemudian mereka dibangkit sesuai dengan niat mereka masing-masing. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar tu kita kena amal dan kita cuba sampaikan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.